أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan imam, tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan tuan kuasa masjid, seterusnya pimpin tempatan di semua peringkat dan masyarakat hadir, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi hari ini tajuk yang telah diamanahkan adalah ciri-ciri keluarga yang beriman. Ya, kalau kita tengok hari ini cabaran dalam hidup keluarga semakin hari semakin mencabar dengan pula kadang-kadang merupakan zaman kebanjiran maklumat. Kita berada dalam dunia tanpa sepadan dasar yang terbuka. Zaman media sosial, cabarannya berlumba-lumba, ramai yang berlumba-lumba dengan maklumat, berlumba-lumba menunjukkan apa yang nak ditunjukkan, berlumba-lumba kejar follower, berlumba-lumba kejar pengikut, berlumba-lumba dahagakan komen-komen puji-pujian daripada manusia. Itu sebabnya selalu saya beritahu hidup ni kalau kita mengharapkan pengiktirafan manusia, kebergantungan kita kepada manusia, maka kita akan kecewa. Itu paling mustahil. Hidup berharap pada orang, berharap pada manusia, kita akan kecewa. Berharaplah kepada Allah. Dan dalam keluarga kita, perempuan minta suami aku menjadi, harapnya suami aku menjadi, kita akan kecewa. Sebab manusia ni tak sempurna. Tapi kalau berharap pada Allah, ya Allah, jagakanlah suami aku untuk aku, jagakanlah isteri aku untuk aku, tolonglah lindungi kami ya Allah. Berharap minta pada Allah. Tapi kalau berharap pada manusia, sudah kita akan kecewa. Dan kalau kita tengok beriman, apa maksud beriman? Membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, melakukan dengan anggota badan. Sebabnya bila ada seorang Arab Badui ini, dia sebut semuanya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Seorang beriman gitu. Maka Nabi tegur, langkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu itu seorang Muslim. Sebab apa lah? Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Aku seorang Islam, tak ada siapa, semua boleh ambil mic, beritahu aku semua, saya seorang Islam, semua boleh cakap. Tapi tak ada siapa yang berani ambil mikrofon cakap, alhamdulillah, saya lah yang paling beriman dan menyetanah. Tak ada siapa yang berani cakap itu. Sebab apa? Iman tak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan juga dengan perbuatan. Apa saya tadi kan, yang disebut tadi, maknanya membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, menyatakan dengan lisan, melakukan dengan anggota badannya. Jangan cakap saya seorang beriman, saya beriman kepada Allah. Tapi banyak benda tak boleh, puasa tak, sembahyang tak, semua tak. Mana kan? Macam itulah. Dan bila sebut tentang ciri-ciri keluarga beriman, salah tentunya lah ciri-ciri itu ciri-ciri yang baik. Dalam membina sebuah keluarga, tidak dapat tidak. 3 perkara kena ada. Pertama, mestilah berlandaskan syariat Islam. Berkeluarga mesti berlandaskan syariat Islam. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya melainkan proses yang berterusan. Dan yang ketiga,
Tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain, itu tidak benar. Tapi ikut syariat Islam. Macam mana pula yang orang ajar dalam motivasi keluarga, kamu cakap lah jangan buat. Tapi tetap syariat Islam semua ada. Dalam Islam dah ajar ada semua tu. Yang kedua, bila sebut tentang tak ada pasangan yang kena pasangan, memang betul. Dah kahwin 20-30 tahun masih lagi sebut tak berbodoh, lagi aku tak pun nak lagi, tak tahu lah. Orang lelaki pun komplain macam perempuan ni, poning aku perempuan ni, berbodoh nak lagi. Tak selesai, tak faham aku sebab proses tu berterusan. Orang lain pula berubah. Bila dah berusia lain pula, bila dah kahwin lain perangai dia, bila dah ada anak orang lain pula perangai dia, bila dah bercucu lain pula, bila dah pegang jawatan lain pula, bila ada pangkat dekat dalam jabatan lain pula dia, macam-macam perangai, sikap berubah, maka pasangan ni kena mengenali secara berterusan. Dan yang ketiga, tak usah dibanding-bandingkan. Dan bila sebut tentang keluarga yang beriman ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok betapa dekat dalam rumah tangga ni, tujuan berumah tangga pasangan ni haruslah jelas. Nak bina rumah tangga mesti jelas. Sebab kalau bolehlah, kalau kita meletakkan Allah ini sebagai asasnya, maka inilah satu bentuk ibadah yang paling panjang dalam hidup itu. Ibadah yang paling panjang, rumah tangga, perkahwinan, suami isteri. Kalau dianggap kalau ada kerana Allah, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, cukup 3 sifat ni, ciri-ciri ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, insyaAllah. Maknanya kadang-kadang benda tu baik, tapi kaedahnya tak diizinkan, caranya tak betul, tak dapat pahala ibadah. Itu sebab saya pernah ceramah tu bakal pesara masa tu di Pusat Perubatan Musti Malaya. Dia buat kat situ tapi berbagai agensi dekat situ. Sebut-sebut kalau orang tu benda-benda baik, dia niat kerana Allah, ya, caranya pun diizinkan oleh Allah, insya-Allah dapat pahala ibadah. Jadi adalah satu hamba Allah ni kata, ya Allah, ruginya saya selama tak pernah nak niat kerana Allah. Rugi. Kerja pula, banyak kerja kat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Masyarakat bagi bantuan ke orang. Dia yang pergi sampaikan, tolong sampaikan bagi pihak jabatan. Orang benda baik diizinkan oleh Allah, dah kaedahnya betul dah, caranya tak tipu, tak ada apa, tapi dia terlupa niatkan Allah. Rugi. Macam orang kahwin kan, kenapa nak kahwin? Imam ni mak bising, kenapa kahwin? Ramai kawan kahwin dah, kenapa kahwin? Geram ni orang perempuan begitu. Kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah, bila lagi nak kahwin? Tapi jaranglah dengar pengantin ni kalau tanya sebab apa nak kahwin, dia kata saya nak kahwin kerana Allah, dia kata kan. Biasanya ini yang kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Maknanya dia tak ada jawapan lain kan. Itulah jawapan dia bagi. Lapeh tak lapeh tak tahulah kan. Tapi niat kerana Allah. Yang saya tak kerana Allah. Susah cakap sangat kan. Ya. Macam malam ni kan, ramai yang datang kerana Allah. Ramai yang datang kerana Allah. Tapi yang ramai nak tengok sama-sama baca lupa. Sambung kan. Sambung kan. Cuma tak perasan dia tinggi tu kan. TV tu letak tinggi sikit. Puasan tinggi. Apa kerana Allah? Perempuan kat rumah. Apa ramai kan? Dah aku ni bini dia, buat aja lah, tak ada pahala. Kenapa kau masak ni? Kerana Allah. Layan suami kerana Allah. Kan? Semua kerana Allah. Jadi senang hati dia, semua kerana Allah. Tak lama lagi ni, sekarang bulan Rejab. Nak masuk Syaban. Syaban Ramadan, Ramadan. Bangun awal pagi. Pukul 4 pagi dah bangun, dah siapkan sahur. Bokok tuntang ke dapur, tutang.
Jadi betul rambut kompak macam kalau mulai kan macam-macam masak siap tak kisahlah panih kalau malam tadi pun Zam siap bangun jauh 30 hari tuan 30 pagi orang perempuan bangun tapi dia siapkan bono yang paling baik sekali nak bagi ahli keluarga boleh berpuasa, nak bagi ahli keluarga dapat makan makanan yang mulia semulia makanan sahur. Tapi rugi dia bila dia tak niatkan Allah. Habis kalau period tak salah dia niatkan Allah. Tak tahulah kalau orang yang period tak boleh masak. Boleh masak kan? Walaupun kita di datang bulan, kita bangun pagi, niat kerana Allah 30 hari. Nak pula dahlah niat kerana Allah. Masak lauk sodak-sodak, ya Allah, aku masak ni kerana-Mu ya Allah, mudah-mudahan ahli keluarga aku dapat berpuasa beribadah kepada-Mu ya Allah. Kena pula malam tu, dahlah niat itu dah beribadah. Malam tu pula Lailatul Qadar. Itu sebab jangan merumut membuat masak aneh adalah pagi tu paling tahu betul dah ada bodoh. Yang lain semua mana hello malam tadi. Yang susah lah nak jumpa adalah kawan seseorang dekat Kuala Lipis sama belajar dengan saya. Dia memang setiap pagi dia memang tak puasa pula puasa. Memang dia bangun pagi pukul 4 pagi dah siapkan makanan sebab ada anak di sekolah semua tak boleh makan makanan sekolah, semua nak makan rumah ni. Dia memasak, bayangkan. Bos, orang perempuan jangan komplain. Penat lah jadi perempuan. Macam orang nak buat. Pagi terdarah kujur jantan ni. Katalah. Kau masak lah. Orang perempuan cukup senang masuk syurga. Cukup senang. Nak banding dengan orang lelaki. Orang lelaki banyak cabaran, orang blok banyak. Kejap-kejap kena tanya. Pasal mak kena tanya. Pasal mak ayah kau lelaki kena tanya. Adik perempuan dia kena tanya. Anak-anak semua kena tanya. Adik perempuan dia yang tak settle lagi, tak kahwin kena tanya. Mak saudara yang tak ada saudara mara lain, waris lain, dia bawah bergantung pada kita pun kena tanya. Oh lagi. Dah lah yang itu kena tanya. Jadilah AJK masjid kena tanya. Jadi jangan orang lelaki mana-mana cakap aku ni AJK biasa-biasa je. Yang cakap AJK biasa-biasa ni memang tak boleh kajur. Nama yang dekat carta administrasi. Jangan main-main. Allah tanya. Itu sebabnya kan. Kenalah ada jawatan. Kat pejabat lagi. Pengarah tu, pengarah ni. Ketua unit. Jangan main-main adalah ketua unit je. Tanya Allah Ta'ala. Semua tanya. Dan apatah lagi yang semua-sama jawatan. Wakil rakyat. Menteri. Semua tanya. Ya kan? Kan? Jadi semua tu akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi niatkan kerana Allah. Buat kerja segala apa kata, segala perkara yang kita buat setiap hari, kita niatkanlah kerana Allah SWT. Jadi apakah ciri-ciri keluarga beriman? Yang pertamanya memberi penekanan kepada pendidikan Al-Quran. Kalau kita tengoklah kan keluarga ni, kalau kita tengok macam mana Nabi sendiri pesan, ta'dibu awladukum bisalasati asya, ta'dibu, adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, bayangkan mendidik ni Nabi sebut dengan ta'dibu, adabkan anak-anak kamu. Didik dengan adab, ta'dibu awladukum bisalasati asya, adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, dengan bihubbi Rasulullah SAW. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Bila tak ajar anak-anak sayangkan Nabi, itu dia sayangkan Blackpink. Kan? Kau sayangkan siapa? Kan? Contohnya ni. Yang sayang dekat ni. Yang sayang ni Shahrukh Khan. Yang sayang ni pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Kan? Kalau kaji baliklah, tengok drama daripada zaman kita kecil mari sampai sekarang.
hero drama tu bertukar-tukar. Kojak ni dulu Syamno jadi gitu, sekarang dia dah tak jadi hero lah, jadi Maya lah berlakon jadi ayah, jadi atuk, watak dah ubah. Hero dulu dah tak jadi hero lah. Contohlah dulu lakon veteran di Abadul, dulu kan banyak dia jadi hero, watak utama. Sekarang dah tak ada. Yang seorang ni dulu heroin, sekarang lakon jadi orang gaji cakap windun kan, dah takap tengok umur berubah-ubah. Sekarang dah hero baru, dah sesapu hero dah tak tahu pula dah siapa. Itulah. Tapi bila datang kuliah ilmu, dorang ceramah mana-mana ustaz baiklah, panggillah ceramah Kelumpur, Melaka, Johor, Perak, semua panggil. Bila datang, watak utama satu tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sebab ajar sayang Nabi. Sayang Nabi ni gimana? Sayang Nabi ni ada dua. Pertama, dia akan selawat banyak-banyak, selalu sebut nama Nabi. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Didik kalau kita banyak selawat. Macam tadi kan, lepas semayang selawat. Itu juga sebab elok semayang jemaah ke masjid. Dan Allah sangat suka hamba-Nya datang bersolat di masjid daripada kamu bersolat dan kemudian kamu tidur. Mana ke rumah kan? Bila sembahyang anak pula tu, sebab kalau orang tu datang dia belajar ilmu hadis ni semua, bila dia duduk sembahyang maghrib dah habis, dia duduk kat situ, dia tak bangun daripada situ, dia tunggu sampailah isyak, dia duduk kat situ sampai dia mengajar ceramah misalnya, maka dia akan dapat pahala seolah-olah dia masih lagi bersolat walaupun dia duduk sesaja. Jadi mana kata yang pertama tadi, ingat Nabi selalu dengan menyebut nama Nabi. Faman aksara berzikri, maknanya kalau dia sayang Nabi ni, selalu sebut nama Nabi. Faman ahabba syai'an aksara berzikri, siapa sayang Nabi dia selalu menyebut nama. Dan itu juga yang kedua, dia akan buat apa Nabi Kamal, tinggalkan apa Nabi larang. Paling sontak hidup dan sunnah Nabi. Tuan malam ni suara saya serak sikit, tak ada kerja lain ceramah lagi, sorak ada sorok. Jadi jangan betulkan channel anda, betul dah tu, cuma suara romantik sikit malam. Jadi yang kedua tu, amalkan sunnah Nabi. Jadi kalau kita tengok tadi ciri dia tadi, Nabi kata sayang Nabi. Kedua, sayang kali keluarga Nabi. Tadi sayang Nabi. Yang kedua, sayang kali keluarga Nabi. Macam mana nak sayang kona pun tidak kan? Siapa nama isteri Nabi yang dia tahu? Siti Khadijah, Aisyah. Dua dia. Yang lain tak ingat. Oh, tu pun nama bini Nabi juga. Tak tahu dah. Kan? Anak-anak Nabi siapa dah? Kalau tuan-tuan dan tuan-tuan peluang, ada peluang pergi ke Madinah kan. Pergi ke Madinah bayar atas silap saya 10 rial atau 15 rial. Ke 30 rial. 30 rial masuk muzium Nabi. Masuk. Sekarang dah bagus, dah dipakai 3D, ditunjukkan tokoh tu salah silap keturunan Nabi. Anak Nabi semua meninggal dunia awal usia, tengok siapa. Cucu-cucu Nabi, Hasan Hussein, ingat. Jadi mereka kata kena kenal. Dan yang ketiga, biqiraatul Quran. Didikkan anak-anak kamu dengan pendidikan Al-Quran. Sebab dulu silibusnya Al-Quran. Malahan pernah satu ketika seorang lelaki bawa anak dia jumpa dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, kau nasihatkan anak aku ni. Nampaklah anak aku ni derhaka. Nabi maka Sayyidina Umar pun nasihatkan dia, jangan derhaka, dosa, masuk neraka. Macam mana? Sudahnya budak tu seorang, adakah dalam semua keadaan seorang anak saja derhaka kepada ayah? Ada tak keadaan seorang ayah itu juga dikatakan derhaka? Maka jawab Umar, ada. 3 keadaan seorang ayah itu derhaka. Pertama, kegagalan memberikan nama yang baik-baik untuk anak dia. Ayah itu derhaka, bagi nama yang baik-baik.
Jangan bagi nama macam karangan. Orang sekarang nama macam karangan. Nur Batrisha Kristina Humayra binti Ahmad binti Ahmad Zulkifli Ahmad bin Allah panjang betul. Cekarangan simple je nama. Letak nama cari makna yang baik-baik. Saya sendiri pun telefon pejabat mufti. Ni ada 3 nama. Mana rasa tu Ustaz yang elok? Yang ni jangan letak nama ni. Kadang-kadang dalam buku nama-nama baik dalam Islam kan, memang betul maksud dia baik. Tapi rupanya anak jin ada nama anak jin kat situ. Ada tu nama baik, tapi zaman Nabi dan seorang sahabat nama dia macam tu. Saya tak nak sebut, akan ada dia rasuah. Nama tu memang di Indonesia ramai orang pakai. Adalah nama tu. Tapi zaman Nabi ada seorang sahabat nama dia macam tu, Malik. Nama maksud baik, bijaksana, tapi dia pemanas. Sekarang ni kena kaji. Kalau kita ikut sunnah Nabi, nak bagi nama anak, nak bagi nama, bagilah nama yang baik-baik pada hari yang ketujuh. Disunatkan bagi nama baik pada hari yang ketujuh kelahiran. Kan? Ini belum ta'abid dah ada nama. Tahu belum ta'abid, belum lahir lagi. Dalam paut kan? Kalau boleh nak ambil kan, tulis ke paut. Apa nak muda, soal saya tu. Nama anak jin. Ya, nama anak jin ni kita panggil nama dia dengan jin-jin nyawan. Ya. Balkis, nama anak jin. Sudah anak-anak aku ada seorang kata kan. Tak, dah bagi nama tu sebab sekarang ni kadang-kadang nama anak dia letak nama tu tapi panggil halang panggil. Kan orang dulu kan nama lain, panggil lain. Tak sesuai, panih nama tu. Bukan panih. Mari tak gaji orang dulu-dulu sana, orang dulu. Mana sampai nama tu? Waduh nama ni. Iya. Ada tu tupang, ada tu torang nama. Dia tengok suasana satu pun nak bagi nama anak kita ni. Macam lah kan. Iya. Ada tu pula combine nama. Nama abang, nama saya kita combine Nama bini Mahani, nama abang Yahya. Yamaha dah tu. Ada nama Jepun kan. Bukan nama Islam lah. Nama Jepun lebih. Dah kena ejek kat sekolah dah. Brum. Maznah Daud, Mazda dah. Tak nama yang baik-baik. Jangan letak nama Syamsul. Syamsul tu maksudnya matahari panas. Saja dipilih Syamsul. Nama paluh dia. Yang berasuah keluar sikit. Heran aku daripada tadi. Daripada tadi heran. Kipih banyak. Ekor ni tak on kot. Ayo, penjimatan. Ekor ni on ke tak on? On. Macam tak berkibar. Pintu buka. Itulah dia. Kasihan orang perempuan. Tak boleh sedalam tu. Ramai betul lah. Sehingga tak kurang 20,000 sahabat. Macam tu. Tadi, derhaka ayah tu kegagalan bagi nama yang baik-baik. Yang kedua. Lepas tu anak tu jawab, kalau macam tu ayah aku derhaka. Sebab dia bagi nama aku ni dalam bahasa Arab, terjemah Melayu tu kumbang hitam. Apa bodoh nama macam tu? Yang kedua, kegagalan seorang ayah ni menyediakan ibu yang baik untuk anak-anak. Maknanya suami, jangan ambil ringan buat pendidikan anak-anak. Pastikan isteri kita ni boleh didik anak-anak. Isteri didik anak-anak ni kan, suami kena pastikan isteri tu terdidik.
Orang lelaki dalam bab nafkah kena bagi nafkah dekat isteri dia. Zahir dan batin. Batin ni tidak hanya tertumpu pada cerita takatil saja. Nafkah batin termasuk juga memberikan didikan agama. Kalau tak mampu nak didik isteri dengan agama, jangan larang dia belajar agama. Bang nak pergi masjid lah dekat ceramah, tak payah. Kau duduk rumah, biar aku ceramahkan kau. Suami yang cakap, sudah tak ajar. Yang isteri nak pergi dengan kuliah kat masjid, pergilah. Untuk makluman semua, di masjid ini, Masjid Sultan Abdullah kan, setiap malam ada kuliah. Bukan malam ni aja. Saya kena beritahu, setiap malam ada guru-guru takmir yang lebih mendalam ilmu bila mengajar. Jadi jangan tak datang. Kepada yang baru datang malam ni sebab Samsul depan, saya ucapkan selamat datang. Inilah rupanya Masjid Sultan Abdullah. Selesa, aircon banyak, kipih pun banyak, kapet tebal. Kalau sujud nombor 6 pokok aku tadi nak lolam dah tadi. Dek mendayu imam pun baca solat tadi. Nasib baik panik. Tu yang kurang sikit nak tidur. Saya bagi tahu ya. Saya bagi tahu. Kemudian dan begitu juga yang ketiganya. Dia cakap apa? Anak kalau macam tu ayah aku derhaka. Sebab apa? Aku sampai sekarang tak tahu siapa ibu. Bukan kata tak siapkan ibu yang baik. Mak pun tak tahu siapa. Sediakan ibu yang baik, didik isteri kita jadi baik. Dan yang ketiga, dikatakan neraka kegagalan memberikan didikan Al-Quran kepada anak-anak. Sebab dulu silibusnya Al-Quran saya kata tadi. Hari ini bukan hanya Al-Quran, macam-macam ilmu yang bermanfaat boleh dipelajari. Jadi itu dia. Ada mulut tutup pintu dah, takut tak soju. Faham sian orang tengok pada cermin lah. Dia masuk dalam, kau boleh masuk ke dalam, tak ada masalah. Ya. Kemudian menunjukkan sikap bertanggungjawab. Hari ini banyak betul. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, pergi ke mahkamah syariah. Di mahkamah syariah duduk di belakang menonggok ada kes tu. Bergaduh pada dalam pengakanan. Dia ni tak bertanggungjawab, apa bodoh pun tak bagi. Ada satu kes tuan, ada satu kes orang perempuan dengan orang lelaki ni, suami isteri. Satu kes suami tak ada kerja. Suami tak ada kerja, lepas tu memang tak kerja, tak usaha nak cari kerja. Menyusahkan dia. Bini yang kerja. Suami jadi sumi rumah tangga. Sumi, kalau suami sumi. Kalau perempuan suri rumah tangga. Ni sumi rumah tangga. Tak apa jadi sumi rumah tangga. Ni dah lah dulu rumah apa bodoh pun tak boleh. Mengangkang dan tengok TV. Tak baik kerja, menyusahkan. Ada satu lagi situasi, suami diuji, hilang kerja, hilang pendapatan. Isteri pula menggatar di media sosial. Layan semua lelaki. Suami dah kata jangan, dia masih lagi buat. Berdosa kan. Akhirnya perempuan yang bergaduh, dia sibuk nak minta cerai. Nak cerai. Kalau tak cerai. Itu sebab kuasa talak ni Allah bagi kat lelaki. Kalau bagi kat perempuan, tuan-tuan tak tahu berapa kali sehari kita dapat. Ceraikan awak. Cerai. Saya ceraikan awak. Cerai lagi tengah hari. Saya tak suka dengan awak, kita cerai. Cerai lagi petang. Sebelum maghrib sampai ke masjid mana, ke saf tamu. Pahala haji 3 kali kau nak cerai.
Kedua, itu sebab bagi kita lelaki. Dan orang perempuan kena ingat ya, kena ingat satu perkara. Barang siapa yang minta cerai atas alasan yang tidak syar'i, minta cerai untuk tujuan yang tak ada kena-mena dengan syarak. Tahu tak? Tengok balik ke belakang sijil nikah, tidak memberi nafkah, kan? Tidak tak balik rumah, tak ada ke rumah, berpisah berbulan-bulan, berapa bulan berturut-turut, mendatangkan kecederaan, kemudaratan dan sebagainya. Tapi kalau bercerai sebab tak ada dalam senarai itu, suami itu baik dah, suami itu dah cuba jaga dah, nafkah tu dia cuba dapat, dah bagi. Nafkah ni tak semestinya banyak tu, tapi memadai yang kemampuan suami boleh bagi banyak tu. Kalau orang perempuan minta cerai untuk sebab yang tidak syar'i, maka biduni baksin, tak boleh, tidak tak boleh, maka diharamkan bagi perempuan itu bau syurga. Alhamdulillah, bau syurga pun tak boleh, masuk lagi dah tak boleh. Macam mana bau syurga? 500 tahun perjalanan dah terbau dah bau syurga. Dia bau pengsan. Bau pengsan. Macam mana nak masuk dengan bau pun tak boleh. Jadi orang perempuan sabar banyak-banyak. Sabar. Lelaki memang macam tu. Kan saya kata tadi, orang perempuan tak banyak roblok, taat pada suami, akur kehendak suami, masuklah syurga. Orang lelaki banyak soal jawab ni, semua dia akur. Termasuk yang bercakap ni, banyak soal jawab itu. Itu sebab bersetuah jadi perempuan. Jangan komplain, faham? Mulai hari ini letak satu azam perempuan. Apa suami aku nak, aku setuju je. Berubah perempuan. Jadi pahala ni apa? Itulah orang perempuan. Orang perempuan dia tak mencuri, dia tak menipu, dia tak membunuh. Tapi satu bodoh dia tak boleh buang dalam hati. Sanggup. Saya cakap akur pada perintah suami, setuju aja. Sanggup. Yang dipikir pasal berbini. Orang lelaki langsung tak fikir pasal tu. Nampak? Semua tentuan. Kan? Iya. Jangan sangka buruk, sangka baik. Ada satu lagu. Saya pegang awak punya, awak pegang saya punya. Apa pegang apa? Sangka buruk orang boleh tak? Saya pegang awak punya, awak pegang saya punya. Kita sama-sama pegang hidupnya. Hidup! Dia tak boleh fikir dalam kepala tu. Kan? Saya pegang awak punya otak. Tak elok. Tu ujian tu. Sangka buruk tak habis-habis. Suami lambat balik. Mana pun jantan. Siap tau. Imam majak laki kita mengaji. Bukan baik bodoh tak baik, mengaji. Lepas Isyak aku sedap kita ngaji lagi nak. Tadi sedap pula ngaji. Boleh lama ngaji lagi. 9:30 pun sampai rumah. Nah, mana balun dengan bini. Ya kan? Di mana? Orang banjir tanah macam tu lah. Pahal. Salah, tak adalah. The sound lagi tu. Abang tadi mengaji. Baca pun berterabur. Allah mulut tu. Kawan tu baru nak belajar. Abang jangan tipu lah, betul. Abang ngaji dengan imam. Abang dengan imam sama dengan kopi dah. Imam pula betul. Itu yang lelaki kena malih. Sebab besok tu imam tanya lagi, malam ni ngaji lagi tak? Oh, kat rumah bising malam tu tak sampai tunggu doa tu kan. Lepas bagi salam balik. Lepas bagi salam maghrib balik rumah. Assalamualaikum. Bini pun tu banyak salam. Copek balik. Dah copek pula. Tak semayang kau. Mulut kau.
Sangkut mulut tu tak elok. Suami lambat salah, suami copet salah. Abang cuba pakai elok sikit. Cuba jaga image ni, elok-elok pakai. Esok tu suami pakai smart, baju masuk dalam, tak payah teh. Ni lawa-lawa ni pergi mana? Lah. Apa masalah kau buat? Tak faham. Azan dulu. Azan dulu tak? Azan. Okey, sambungnya. Jadi makna kata kalau dalam aspek keluarga ni, keluarga beriman ni pendidikan Al-Quran tadi. Jadi silibusnya mengajar anak-anak kita, mengajar ahli keluarga itu dengan pendidikan Al-Quran. Kena bagi penekanan kepada pendidikan Al-Quran. Yang keduanya,
menunjukkan sikap bertanggungjawab, sikap tanggungjawab terhadap anak-anak. Kena ada tanggungjawab, jangan dibiar je. Macam saya kata tadi, bab nafkah, bab nafkah kena bagi. Saya selalu beritahu, itu ramai orang lelaki marah. Saya kata, dalam bab nafkah, orang lelaki kena ingat, mestilah mengutamakan isteri dan anak-anaknya. Bab nafkah, isteri dan anak-anak, kemudian baru mak ayah dia. Bab nafkah. Berbuat baik kepada ibu bapa, berurusan, tak pernah putus itu memang kena baik-baik. Tapi dalam bab nafkah, mesti utamakan isteri dan anak. Habis macam mana? Kalau saya pendapatan saya ngam-ngamnya, patut kena fikir sebelum kahwin. Sebelum kahwin perlu fikir. Bukannya dah kahwin baru nak fikir. Cabaran rumah tangga hari ini memang besar. Antara cabarannya tak layak, tak mampu. Ikhtilal cabarannya. Tak mampu, memang tak mampu, tak ada duit. Tak kojo. Dan saya kata tadi, ada yang tak boleh hidup dengan kesusahan. Dia boleh senang dengan suami itu. Tapi bila suami diuji dengan kesusahan, dia tak kagum. Itu yang masalah berlaku hari ini. Tak mampu tak kahwin, tak mampu nak kahwin, tak mampu tak ada duit, dimampukan dengan personal loan, duit pinjaman peribadi dengan interest, dengan duit yang bercampur dengan faedah ini digunakan sebagai asas pembina rumah tangga. Tentu banyak masalah. Yang kedua, tak layak ni ilmu apa pun tak ada, ilmu agama tak ada, tapi nak kahwin. Kalau sudah kahwin belajar lah, sampai sudah tak belajar. Itu sebabnya kalau yang berkahwin bersilang budaya contoh yang bukan Islam, dia nak kahwin dia tak nak orang macam tanah, hidungnya sama cik yang hidungnya panjang boleh sangkut hanger, yang mancung cik hidung kepet dengan anak yang mancung. Dan cari yang golap-golap sikit, dia suka yang Afrika, yang berkilat sikit, dia suka yang macam tu. Dia memang makanan favourite dia dodol penganan. Dia nak lelaki yang macam tu juga. Boleh, tak ada masalah. Mas'ah pahloi bawa orang masuk dalam agama kita, tapi sebaik-baiknya kita suruh dia belajar agama, sebab kita tak nak dia masuk Islam hanya sebab nak kahwin. Biarlah dia belajar mendalami ilmu agama. Jadi itu kena tengok. Dan yang begitu juga tak layak, orang yang panas barat pun tak layak kahwin. Siapa yang pandai barat tu bawa-bawa sabar, bertenang. Dia orang jenis itu kena masuk khusus nama dia anger management, pengurusan amarah. Marah kawan, marah tu normal kan, marah nampak, tahu dia marah. Tapi kalau boleh cara kita marah, kita kena kawal, kena kontrol. Dan begitu juga ketika ikhtilat, tak jaga batas perhubungan. Banyak sangat kes ini. Dia tak jaga batas hubungan ni sebelum kahwin. Tak semestinya dengan pasangan dia tau, dengan orang lain. Lelaki itu dengan perempuan lain, isterinya itu dengan lelaki lain. Sebelum kahwin, dah ada hubungan macam-macam buat. Dan dia tak boleh nak redahkan sebab Allah suruh kita jaga aib. Nak kahwin dia tak ceritalah, dia dulu pernah kawan orang ni apa belum tahap yang dia buat pun dia tak cerita. Tapi hari ni dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka, tiba-tiba terjumpa dalam media sosial. Ada kawan-kawan share, habis dalam 50 pasangan, satu je pasangan boleh bertahan kajian. Kalau dapat tahu benda-benda yang bukan tentang pasangan, walaupun benda itu berlaku sebelum kahwin. Ada seorang lelaki baru hantar mesej kat saya semalam. Jumpa mesej, dapat tahu yang isteri ni pernah terlanjur dengan lelaki lain. Bila? Sebelum kahwin, tapi masa tu dia dah mula kenal. Dia dah kenal-kenal sebelum nak kahwin. Masa tu berlaku.
Usaha kan. Psikologi lelaki ni terganggu. Setiap kali dia nak sentuh isteri dia terbayang muka lelaki lain. Dia terbayang orang lain yang telah bersama dengan isteri dia. Benda tu jahat, setan kacau. Tu dia berlaku. Itu sebab jagalah ikhtilat. Jaga batas hubungan lelaki dan perempuan, jaga. Kemudian memiliki kecenderungan kepada agama. Semua penilaian dia agama. Kan? Datang masjid. Bagus kan? Datang masjid. Pergi ramai-ramai. Dengar kuliah. Sikit agama. Okay, malam ni kita semayang berjemaah. Steady. Kan? Esok pagi subuh semayang berjemaah sama-sama. Kojut ahli keluarga. Ni tak. Sian bang anak kita kocik lagi. Tunggulah ada puasa suruh wajah semayang sesama. Untuk maklumat semua kanak-kanak yang berusia 4, 5, 6, 7 tahun lebih mudah nak diajak solat berjemaah bersama-sama subuh berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun. Tu kena faham. Jadi ajak yang muda-muda ni ajak pada awal. Itu sebab di Masjid Felda Palung 14 buat kempen anak-anak sekolah rendah datang solat subuh berjemaah, dapat duit belanja RM3 seorang sekolah. Abah kau pergi masjid. Abah tak pergi. Anak saya pergi. Sudah hai abah hai pula, penuh pula sebab apa? Saya pergi masjid buat satu kempen lagi. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah 40 hari betul-betul layak nama dia untuk menyertai cabutan bertuah, bakal memenangi skuter. Motor baru skuter. Datanglah 40 hari betul-betul tanpa putus. Tapi tak ikhlas dah Ustaz. Kadang-kadang kena mula macam tu. Bagilah tak kisah kan, bagi skuter ke, bagi tiket percutian ke, tak kisah. Bagi insentif galakkan. Kadang-kadang bila dah hari-hari semata paksa tu, lama kelamaan dia rasa kelazatan dia bagi. Itu penting bagi kan. Ni cakap Allah. Itu sebabnya Nabi pesan kalau siapa nak dimurahkan rezekinya, siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan yang Nabi kata. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang datang semayang jemaah di masjid semayang subuh 2 rakaat tu ada harapan, InsyaAllah. Dia datang sebab lepas dia azan, sebelum iqamat dia keluar dekat skrin TV tu, iqamat 10 minit lagi. Jadi semua semayang sunat dulu sebelum nak semayang subuh. Solat rakaat. Yang kat rumah orang perempuan dengar azan, habis azan solat sunat 2 rakaat dulu, jangan tinggal. Buat solat sunat 2 rakaat. Ya, tapi kalau yang jadi subuh gajah tu, jangan buat pula, kita dah lambat. Sebab bangun buat. Itu subuh gajah, ada satu ni subuh dinosaur. Dah pupus dah waktu subuh. 5 minit sebelum zuhur baru kita jaga. Gila tu. Dia sembahyang. Tiba-tiba tengah hari butuh, Allahumma hdina. Siapa pula aku ni tengah hari. Kan? Jadi mana kata itulah dia. 2 amalan. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Sedekah subuh. Ambil nombor akaun masjid, senang untuk transfer online. Nama bank, pilih bank dulu, bank Islam. Nombor akaun 050120033821. Resipien nama Masjid Sultan Abdullah Masjid Tanah. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Dia tak tahan. Dia punya isi panjang. Sedekah RM1 tak apa dah. Nabi suka. Nabi kata apa? Allah sangat suka hamba-Nya beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Hari-hari RM1. Saya pula rezeki.
Ingat salat sunat 2 rakaat dan juga salat subuh dan juga sedekah subuh. Malahan Nabi pernah tegur anak dia, puteri dia Fatimah, wahai Fatimah. Masa tu Nabi nampak Fatimah sedang baring di tempat tidur dia. Wahai Fatimah, bangunlah. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Maknanya Nabi dah tahu. Nabi beritahu kebanyakan orang tak bangun subuh. Macam yang kita tengok ramai ni, ramai yang tak datang lagi ramai. Apa tak? Bangun subuh. Bangunlah wahai puteri. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki sebanyak-banyak daripada subuh sampai terbit matahari. Itu uji. Siapa yang ada masalah kewangan, terlampau ni kepala usul betul lah. Ni betul. Ya. Kemudian yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ini persoalan adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dan budi dengan bahasa. Maknanya jaga adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, pagah dan bersantun. Itu jaga adab. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Adab kena ada. Kan? Macam bagi cawan dekat suami. Kan? Janganlah bagi cawan saja. Biarlah ada alas. Adab. Faham tak tu? Jadi bila bagi kat suami tu, bagi pun ada alas. Suami Allah masih bismillahirrahmanirrahim. Tentu dunia jemput mana? Macam gelap malam pun. Kan? Iya, ni cakap betul ni. Tanyalah orang lama. Orang dulu-dulu betul tak? Orang dulu-dulu kepantangan bagi cawan tak ada alas, betul tak? Orang tua-tua marah betul, dia lempar macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud miskin orang tua disebut miskin adab. Apa? Dalam bab makan, kan? Dia takkan mula makan selagi orang tua dia tak makan. Nampak? Macam tu. Nak makan ke tak? Bila makan ramai-ramai, makan kenduri. Kita duduk, tiba nampak orang. Jadi dia nak makan, dia tengok. Ambil lauk, ambil yang paling dekat dengan kita. Bukannya ambil yang paling jauh sebab kau gemar ke lauk tu. Patin. Kalau layak, boleh tak undurkan. Macam tu lah, adab. Iyo. Tapi itu kalau dia nak tambah, kalau dia nampak kawan depan tu selera makan. Jangan cepat sangat. Kita makan laju cepat-cepat basuh tangan. Dah semua salah yang lain. Dah habis dia makan. Banyak pula aku makan lain. Macam tu. Tengok. Ya. Datang rumah orang. Adab jaga. Kalau kawan tu cakap, mari jemput makan. Bawa lah sini. Dia pula cakap. Bawa depan TV tengah tengok cerita sadap ni. Kalau tengok drama, hati tercarik luka. Itulah yang drama apa, semua Zarazia. Saya tak tengok orang share dan TikTok. Dah habis ke drama? Dia nyampah tak tengok. Dia tengok. Tak kisahlah kan. Jadi tengah syok, tengok TV. Tuan rumah dah ajak, ajak ikutlah dia. Dia tuan rumah, kau lah. Macam tadi, AJK Masjid dah beritahu saya. Makanan dekat bangunan sebelah. Kita kena berjalan ke sana. Dia dah beritahu saya. Yalah macam mana? Agak saya nak sound lah. Kalau Isnian kan. Pahala ke sana. Ikutlah. Dia topik orang tu. Ada dia siapkan makan untuk. Sekarang makanan dah ready belum ni? Soalan agak-agak makanan tu. Tak ada kalau makanan dah ready, makruh jamah lama-lama. Jadi
Ia jaga adab. Jaga adab. Nabi sendiri pun jaga adab. Nabi ngawal tu, Nabi lemah lembut. Dengan isteri Nabi lemah lembut, Nabi tak marah. Cara Nabi marah ni lain. Nabi kalau bangun tinggalkan majlis tu tak bagi salam tu marah sangat tu. Kita ni pula selagi tak sampai penampakan pokok tak tahu tu marah. Tu beza dia. Sebab adab. Adab. Kalau kita tengok Abdullah bin Abbas antara sahabat saudara Nabi, sepupu Nabi yang cukup terkenal dengan adab. Dia nak berguru lepas Nabi wafat. Waktu Nabi wafat usia dia baru 13 tahun. Dia berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Dan bila pergi ke rumah sahabat Nabi, bila nak berguru, dia duduk di depan rumah. Dia tak panggil, dia tak apa. Dia tunggu guru dia keluar. Sebab dia takut mengganggu guru dia tengah berehat. Macam tu. Dia nampak pula macam mana Sa'ad bin Abi Waqqas masa tu. Dia nampak tengah tunggu-tunggu kenderaan. Mana nak kenderaan nak bawa? Dibawa hanya satu kenderaan, kuda, unta, tak pernah disebutkan. Bawa kenderaan tu maka naiklah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila berterus jalan, bila jalan aja, dia Abdullah bin Abbas ni mengiringi guru tu dengan berjalan kaki. Guru tadi naik kuda, naik unta, dia jalan kaki. Kenapa kau tak naik sama? Beginilah kami diajar adab oleh Nabi, cara-cara nak hormat kepada guru. Turun daripada tempat, sampai tempat dia turun daripada kenderaan, Nabi Abi Waqqas tadi capai tangan Abdullah bin Abbas, salam dia cium tangan. Kenapa pula kau salam cium tangan aku? Beginilah pula kami diajar adab menghormati silsilah keturunan Nabi. Adab, adab. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Adab. Ya, jaga. Berlemah lembut dalam pergaulan. Berlemah lembut, jangan kasar-kasar. Ya, jangan kasar-kasar. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Surah An-Nisa. Maknanya pakaian, fungsi suami isteri ini dengan keluarga ini macam dengan pakaian dan yang memakainya. Apa maksudnya? Ada 3. Pertama, pakaian itu menutup aurat ikut syariat Islam. Kedua, melindungi diri dari panas, dingin dan sebagainya. Maknanya pakaian itu melindungi. Itu sebab maksud suami isteri tadi ibarat pakaian dan memakainya. Dia jaga pasangan dia. Melindungi, cover, pakaian cover dia. Orang cakap bukan-bukan, dia pertahankan. Jangan kau cakap apa-apa pasal suamiku baik. Video sama join, memang itu tak boleh pakai. Dia punya berdongku, ya Allah, tidur mengutuk suami isteri. Orang lelaki ni bila dituduh berdengkur, percaya cakap saya, dia tidak pernah mendengarnya. Kita orang lelaki dia kata tidur berdengkur tu. Sebenarnya lelaki yang tidur berdengkur ni ada cerita. Dia sebenarnya berada di tengah padang safari. Dia tiba-tiba menjelma seperti seekor singa dan nampak binatang-binatang seperti rusa, kancil, seperti itu dimakan. Dia kejar, nampak cekok. Dia dah panggilkan kawan dia datang. Panjang cerita tu, nanti saya uraikan kemudian. Tapi sebenarnya saya nak beritahu, ini satu nak share juga ni. Siapa yang tidur berdongkor tu, baiklah ambil mesin tu cukup. Saya dah pakai dah mesin tu, saya pasang dekat sini. Macam ada buat tolak kek dada ni bawa tidur. Maka pasang, tidur. Hantar dekat lab. Mesin ni ada, cuba tuan-tuan carilah mesin sleep apa-apa lah. Bila check kita punya sleep apnea. Bila cek rupa-rupanya dalam dia mesti 5 jam. Kita pakai mesin ni. Tidur lah macam Robocop masa malam tu tidur.
Mudah hantar kat lab, rupa-rupanya saya dalam tidur. Sebab selama ni kita sangka, kita tidur berdengkur sebab penat je. Kan kita penat sangat. Ada orang tu, memang ada. Dia hari kalau tak penat, okey dia tidur. Kalau berdengkur, penat betul. Ya kan? Kalau dah hari-hari berdengkur, hari-hari pun dia. Dia cek balik rupa-rupanya, saya dalam tempoh 5 jam tu dikaji purata. Setiap jam 84 kali nafas saya terhenti. Namanya obstructive apnea. Dengan satu lagi hypoapnea, macam itulah. Jadi disebabkan itu saya disyorkan pakai oksigen dulu. Sebab saya senang lah, tanya depan. Senang, naik kereta, hilang. Jaga-jaga banjir tanah. Jangan baik. Betul lah. Iya kan. Betul. Jadi ambil mesin. Bahaya. Lepas tu dalam kajian tu pula, saya punya kadar oksigen waktu tidur 92-93%, tapi bila dia drop, dia cecah 60%. Bahaya. Itu sebab ramai orang kita ni meninggal dalam tidur. Meninggal dalam tidur kita semua, ya Allah, meninggal dalam tidur, baik arwah ni, ya Allah. Kawan tu tercoki. Dia tu toranti napih kawan. Kan tu orang perempuan kadang-kadang dia nak koram, dia tak boleh tidur. Aduh, kawan tu ni. Itu orang perempuan kadang dia ditakan hidup berdua. Hilang kawan. Ambil mesin. Tapi lepas tu lepas pada tu yang ada seorang budak dia bagi saya oksigen untuk cubalah pakai. Leno pun tak bunyi pun adalah 1-2 bunyi yang kat safari tadi yang masa dia dapat seko. Dia tu kan, dia kalau kita tidur tu kadang tu sedikit ni tak ada, tak orang lain dongah. Buat ujian. Saya dah buat dah. Lepas tu baru ni saya pula kalau makan makanan seafood, malam ni ada seafood ke? Kalau sebab saya selalu kena jari saya mengelupas tau. Boleh mengelembur macam aku ni allergic, ambil darah. Cek darah untuk tentukan allergic. Ada orang tu nasi pun allergic. Makan nasi ke tahu, dia baru tahu. Darah tu dia boleh determine. Mungkin tak boleh kena hama. Ada tu pegang handphone dia, allergic ada. Jadi bila cek alhamdulillah 180 lebih senarai allergic tu saya tak ada satu pun. Maknanya saya boleh makan seafood, boleh hidanglah apa-apa. Ya? Jauh letak tuan, setakat mihun tak payahlah. Contoh. Ayat kurang-kurang dengan siapa ni kan? Waduh. Tak ada syukur. Belajar syukur. Jadi menutup aurat, melindungi diri dan perhiasan. Pakaian juga bukan perhiasan, pakailah yang elok. Kan? Jadi cara nak mewujudkan keluarga beriman, pilih pasangan yang soleh-solehah. Nabi ada ajar kita cari pasangan macam mana. Pertama tengok rupa lijamaliha. Tengok rupa hari pertama dah menyampah macam tu. Nak ngadap dia lah. Mau ni hari-hari ngadap. Ya. Hari tu saya berforum di Universiti Malaysia Sabah. Saya, Alif Aziz, siapa nama pelakon? Allah Bahrain mana lah. Bukan nama Bahrain, campur Allahu Akbar. Lupa dah nama kawan saya. Zizi Kirana, Nilofa, Piuris, suami soleh versus isteri soleha. Macam tu. Itu lah situ. Macam-macam lah cerita yang tuan. Pilih pasangan dengan utamakan keimanan. Kita takkan jumpa yang sempurna. Takkan jumpa sempurna. Muka cantik ni bangang. Ada tak cerdik lah belajar. Apa pun tak tahu.
sekolah belajar. Tak pandai belajar, pagi belajar. Betul tak? Tak handsome, boleh adjust. Muka tu hitam, berkilat, tonyok hari-hari. Corah je dia. Samsul debat waktu KITM Melaka masuk ke London. Ada ajar. Berkilat muka, main takraw hari-hari. Ke masjid ni, ke masjid tanah. Ke Solok Duku tu semua tempat saya main takraw. Itulah dah injet sakit lutut. Dulu masa makan cucu udang kalau gajah, yang naik yang sadap kan. Dulu RM5 macam ni lah. Dulu masa zaman kodai yang tikus gelitih begitu. Okey, saya sembah lu gajah kan. Ui, sadap kalau cerita makan nak ni kan. Kan? Tengok Li Jamaliha kecantikan. Tengok apa? Tengok Lina Samiha, Liha Samiha. Tengok keturunan dia. Keturunan yang baik-baik. Tengok Lima Liha, tengok kekayaan dia, harta dia. Dan yang kelima, tengok agama dia. Dan Nabi kata kalau tak ada semua pun paling tidak tengok agama dia. Sebab muka tak handsome, muka tak lawa boleh adjust. Nampak tak? Lagi satu kecantikan ni subjektif. Orang ni tengok cantik, kita tengok tak cantik. Yang kedua, keturunan ni mungkin tak baik dulu. Keturunan ni memang tak elok, penyakit dadah, lapar, pencuri, lapar semua. Tetapi rupanya dengan kahwin, manalah tahu berkat tiga kataatan kita kepada Allah dan Rasul. Allah izinkan kita, dapat kita melahirkan zuriat yang baik-baik. Kemudian di Malaysia mungkin dulu tak ada duit, tak ada harta, tapi berkat kataatan kepada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kita. Yang itu dia yang keempat, tengok dari segi agamanya. Dan kemudian niatkan saat menikah untuk ibadah kepada Allah. Itu saya dah beritahu dah tadi. Menghindari hubungan dilarang Allah SWT. Banyak anak baru ni pun ada saya dapat satu. Isterinya baru tahu yang suaminya merupakan macam mana cakap? Suaminya gok makan jantan. Dalam handphone laki itu gambar laki. Bayangkan berlagu reket. Jantan dengan jantan, tak boleh gomam, tak tahu. Kambing pun kan. Kambing pun tahu jantan bertidur. Kau pula lelaki. Pedah tu. Berlakulah masalah rumah tangga. Anak 5 teman. Anak ada yang 3, 4, 5 ada. Tapi kecenderungannya minat kat lelaki. Susah nak ubah orang tu. Melainkan dia sendiri nak ubah. Benda ni banyak berlaku ni. Hati-hati tu. Tengok suami dia nampak lelaki lain buyuk, malu, rumah mana berapa, pahal cek. Ya. Kemudian suami berusaha menjalankan kewajipan sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta dan ibadah. Usahalah untuk jaga keluarga. Carilah rezeki. Tak semestinya banyak gaji kita. Tapi walaupun sedikit, tapi berkat cukup. Mustahab. Dan begitu juga pasangan, baik suami, baik isteri berusaha menjalankan kewajipan sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri dengan dorongan ibadah dan mengharapkan redha Allah semata-mata. Kalau ada semua ini, insya-Allah kita dapat mewujudkan keluarga yang beriman. Keluarga beriman. Jangan sibuk nak kerja kayu. Pada satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Contoh tengok ada orang tu jadi sibuk sebabkan menteri, dia jadi menteri. Banyak kerja, itu kena buat ni kena, tapi masa apa pun tak ada kadang-kadang. Itu sebab kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada sekarang. Syukur dengan apa yang kita ada. Manusia jadi tak bersyukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Yang kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok ada orang lagi susah pada dia. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia, sedangkan dia kena ingat apa yang dia ada hari ini semua dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cukuplah sekadar itu. Saya faham signal yang diberikan. Cara pandang penuh
kan. Tak berhenti-berhenti dia ni kan. InsyaAllah. Banyak lagi yang nak saya sampaikan, maknanya kena panggil lagi. Ya, kita buatlah forum pula apa ni. InsyaAllah. Jadi, jagalah keluarga. Kerjalah bahagia. Jangan sibuk kerja kaya. Dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Jibril pesan, perbuatlah sesuka hati kamu. Sampai masanya kamu akan dibalas dengan apa yang kamu buat. Hiduplah sesuka hati kamu. Sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah siapa saja suka hati kamu. Sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Jadi cukup sekadar itu. Tuan bermaksiat, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh terkena jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang di laut, sampai boleh ke tanjung, hati terkenang, boleh menyebut, dan sebaik yang masih menyebut rasa nak hidup. Itu saja daripada saya, dan insyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja itu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sawuk buat balik. Yang pertamanya ada sambal crispy mengidam. Tu sambal tu tak pedas sangat, tu air tangan Mak Samsul Debat. Memang sedap, menggeletek-geletek nyawa dan sedap. Sahabat-sahabat di Singapura kalau makan tu dia tak makan dengan nasi dah, dia gatal macam tu je. Sekarang boleh rasa. Rasa tu bukan sampai habis tau. Rasa berjamah nak dapat rasa, bagilah orang lain rasa juga. Ya, memang crispy kan. Siapa yang tak ada gigi, sarung gigi lu baru try punya. Kok luko kursi tu kan. Ya. Berita baiknya dulu harga satu bekas tu RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Iyalah, okey lah tu, tak naik harga. Yang kedua, ada madu kelulut. Kat luar sana banyak sangat orang jual madu tapi bercampur dengan gula. Ini insya-Allah. Sebab tim saya sendiri yang curahkan masuk dalam bekas tu. Harga sebotol RM60, beli 2 100. Kemudian ada minyak wangi SD perfume, sedap bau. Memang sedap. Boleh bawa solat, tahan lama, standard international, RM35 sebotol. Sikit lagi tinggal 10 botol, dan tinggal siapa dapat, siapa cepat dia dapat. Jadi satu tagline, tak mandi pun wangi. Begitu juga ada satu buku nikah bukan suka-suka jam. Buku tu kat luar mahal, belilah kat sini. Boleh, kan sekarang ni kan tengah musim mengawan ni. Orang kahwin, boleh beri sikit hadiah kat kantin. Sama kantin baru hadiah kat dia. Yang dia baca kan. Kemudian begitu juga ada susu kambing al-am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham ya? Maknanya madu lebah, bukan madu yang dingin tu. Yang bagus susu kambing ni pertama tak ada bau sebab dia tak pakai kambing majlis tanah. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda, tak ada bau, baik untuk GERD, gastrik, penyakit hati, baik juga untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, baik untuk orang yang ada enzima, kata-kata kulit, alergik. Ingat minum, bukan mandi, minum. Juga baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, elakkan jaundice. Hari ini harga offer, satu kotak 45, beli 2 90. Macam sama, boleh. 1.45 beli 2.80. Tak bawa duit, tak apa, boleh transfer, boleh QRP. Dan ada susu kambing coklat dengan kopi susu kambing, baru 5 bulan di pasaran, sedap. Tapi untuk orang yang ada kencing manis kronik, tak apa sesuai, ambil yang original tadi. Yang itu kopi susu kambing, susu kambing coklat RM50 sekotak. Begitu juga ada baju lama Samsul Debat. Baju bukan tak adalah lama sangat, tapi Samsul Debat dah tak pakai baju tu. Besok Allah Ta'ala tanya, baju kau dalam almari tu tak berpakai. Jadi tim saya dia lipat boleh elok, dijual.
Jual dengan harga tak ada lah, satu boli main satu lebih 200 pun ada dulu. Jadi yang ni harga dia boleh tengok dia ada saiz dia, manalah tu sesuai. Nak ada muka tak dapat muka sama serbat, badan sama serbat, jadilah kan RM30 selai. Tapi kalau beli dua, RM50. Bolehlah tengok color mana yang berwarna dengan tengok harga. Ya, ini bukan promote ya, lebih kurang. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang untuk bercakap saya sebagai manusia biasa. Pokok sekali daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.